Zaim dan juga Hasdin berehat seketika. Sementara itu saya mengisi slot ini untuk edisi hari Jumaat 7 Oktober 2016 bersamaan dengan 6 Muharram 1438 Hijrah untuk membawakan kepada anda semua suatu buku yang membolehkan kita sebelumnya menjadi Muslim yang terbaik dengan mengamalkan perkara-perkara yang dianjurkan di dalam buku ini. Buku ini judulnya apatah lagi di bulan Muharram, permulaan kepada kalender Hijrah ni kan. Barangkali kita ada azam baru. Jadi ini salah satu daripada yang akan kami bincangkan. Judulnya ialah Ensiklopedia Amalan Setahun. Maknanya buku yang tebal ini dimuatkan pelbagai perkara yang boleh dipraktikkan dalam jangka masa setahun. Mungkin bukan setiap hari, tapi dalam bulan tertentu ada keistimewaannya, ada perkara yang boleh anda lakukan sebagai amali. Di hari ini kita nak bincang dengan lebih lanjut bersama tetamu saya, Ustaz Yusof Abdul Kadir. Beliau adalah penjelaras terjemahan kitab. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ya? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Okey, saya difahamkan buku ni setahun lebih dia bila masa untuk dihimpunkan pengisiannya. Ya, lebih kurang. Ya. Bermula daripada bulan Mac bulan 3 tahun lepas. Ya. Sampailah bulan Mac tahun ni lah. Dan kita lancarkan pada bulan 4 di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur di Maib Sedang. Okey, bila cakap tentang ensiklopedia sekarang, macam-macam ensiklopedia ada. Ensiklopedia solat, ensiklopedia sirah dan macam-macam lagi. Yang ni amalan setahun. Seolah macam saya pun tak sangka sampai kalau dihimpunkan tebal macam ni untuk amalan setahun yang ada 360 hari lebih ni kan. Jadi bagaimana dihimpunkan perkara-perkara yang dijadikan amalan sabana harian ke ataupun amalan pada bulan berkenaan, apa yang diambil kira, apa yang dimuatkan. Jadi pertama sekali kitab ni adalah kitab terjemahan yang kita ambil daripada karya ulama silam. Yang kita tahu keilmuan dia orang ni ataupun mereka bila menulis kitab ni memang ilmu dia tak dipertikaikan. Maksudnya mantap, solid. Dan benda tu satu pegangan sampailah sekarang. Karangan-karangan mereka tu contoh macam Imam Nawawi, Imam Ghazali kan, karangan yang sangat banyak dalam pelbagai lapangan bidang. Jadi bila kita lihat kepada karangan kitab asal Lataiful Ma'arif, membincangkan tentang amalan-amalan untuk setiap bulan. Secara detail kecil-kecil itu tidaklah. Tetapi dia bukan hari satu hari bulan apa tak tahu. Kalau tu dah jadi macam diary pula dah. Itulah dia. Jadi bulan Muharram ni apa kelebihan dia? Bulan Safar, bulan Rajab kan. Dan dijelaskan amalan-amalan yang biasa orang buat. Contoh kalau Muharram adanya puasa Ashura. Kalau bulan Rejab orang selalu berpuasa. Jadi dibahaskan hukum dan sebagainya, semua itu mengikut tertib bulan. Daripada Muharram sampai Zulhijjah. Jadi sebab tu bila kita lihat kitab asal ni Lataiful Ma'arif, kita nampak kitab ni sesuai dijadikan sebagai rujukan bagi umat Islam, memandangkan mereka ni memerlukan kepada satu panduan yang betul-betul lengkap. Satu keputusan di kalangan bahasa ulama tu apa rumusan dia, nak tahu. Memandangkan pula ada di kalangan masyarakat kita ni kadang-kadang berbalah pula benda-benda jadi kan. Bila masuk bulan ni dah timbul isu macam-macam, kata bid'ah dan sebagainya lah. Dan kitab ni juga satu kitab yang menjadi rujukan sejak dahulu sampai sekarang, dan setakat yang saya perhatikan lah tak ada lagi terjemahan bahasa Melayu. Jadi kita ambil inisiatif supaya masing-masing, khususnya umat di Malaysia ni, umat Islam, dapat kongsikan manfaat dia. Ustaz sebagai penterjemah kitab kan, dan juga penyelaras dan yang memastikan kandungan itu sesuai dan sebagainya. Sebab kalau kita kitab apa ni, Lataif Ma'arif ni, kitab ilmiah yang untuk orang mengaji, contoh kan. Jadi nak diterjemahkan kepada bacaan umum itu barangkali itu sesuatu yang sangat mencabar. Ya, betul. Satu cabaran yang berat sebenarnya. Jadi macam mana disempurnakan, sebab lah kalau saya tengok, sebab ni ditulis ensiklopedia amalan setahun begini. Kalau di bawah ni lah kira tajuk yang cukup ilmiah, cukup berat untuk saya hadam. Jadi saya takut kalau ditulis tajuk begini, tapi ini dipermudahkan dari segi tajuknya. Jadi pengisiannya bagaimana untuk memastikan orang macam ustaz mungkin boleh inilah. Macam saya, contoh saya buka muka surat 23 sebagai contohnya, bantuan kecil dalam syurga yang terdiri daripada mutiara dan batu delima. Macam mana saya sebagai orang biasa nak memahami apa yang saya baca? Jadi first kali tentang kita sebut tentang
perbahasan yang ada dalam buku ni. Ya. Jadi bila dikarang oleh seorang ulama yang hidup pada zaman silam, maka penulisannya memang betul-betul ilmiah. Dengan dalilnya kan, dengan dia punya ayatnya, bait syairnya. Sebab itulah bila permulaannya kita nampak kita perlu cekkan orang. Kita kena ada satu tim. Jadi di sini kita letakkan dan kita pilih lebih kurang dalam 23 orang untuk menterjemahkan keseluruhan kitab. Dan terjemahannya, mereka ni adalah orang yang terpilih, yang ada basic ataupun kita kata pengetahuan dalam bahasa Arab. Dan mereka boleh menterjemah daripada bahasa Arab ke bahasa Melayu. Jadi itu adalah gerak kerja dia. Cuma bila dari sudut teknikal terjemahan dia, kita tidaklah menetapkan terjemahan itu secara literal. Maksudnya dan sesungguhnya ia kembalinya lagi kan. Jadi dekat situ ada satu kaedah terjemahan yang dinamakan sebagai terjemah bitasarruf. Maksudnya terjemahan tu secara kita longgarkan bahasa dia supaya dapat memudahkan orang untuk faham isi kandungan dalam kitab ni. Maknanya bukan diterjemah secara literal dan bahasa tu jadi terlalu rumit untuk difahami oleh orang biasa. Okey, apabila diubah suai, saya tak naklah kata merendahkan tahap bahasa itu sendiri, tapi dipermudahkan. Dipermudah. Bagaimana nak memastikan ia dipermudah tapi maksudnya masih lagi kekal? Jadi selepas tempoh terjemahan lebih kurang dalam 6 ke 7 bulan, daripada bulan kita kata tadi bulan 3 bulan Mac sampai bulan 9 lebih kurang. Jadi kat situ kita ambil inisiatif untuk berikan kitab ni waktu tu raw lagi tu. Masih lagi belum jadi macam ni lagi. Kita bagi kepada penyemak yang ketika tu berada di Jordan. Ada dia punya monitor dia, dan mereka ni bertugasannya adalah untuk menyemak kandungan kitab ni dari sudut terjemahan dia, supaya maksud yang nak disampaikan pengarang asal tu sampai, tak tersalah kan. Kadang-kadang kalau nakal-nakal ni salah pula. Jadi kita lantik penyemak tu untuk memastikan benda tu tak berlaku lah. Baik. Itu antara cara-cara je lah. Dan kemudian selepas selesai semua diterjemahkan, pastinya dirujuk kembali untuk memastikan semua yang berada dalam tim ini mempunyai pemahaman yang sama. Betul. Itu sangat-sangat penting. Betul, sangat penting. Kena sebab kita nak membawa satu kefahaman ilmu Islam ni daripada orang yang kena dah. Ulama tu mana tepat dah. Jadi macam mana kita nak sampaikan apa yang dia nak. Jadi perlukan kepada banyak proses. Baik. Kita ambil contoh salah satu bulan lah. Saya rasa saya perlukan mungkin saya ke sini sambil-sambil kita bersembang dengan Ustaz supaya kamera dapat bersama dengan saya. Okey, begini kita sembang begini Ustaz, boleh ya? Boleh. Okey, contoh bab 2 ni amalan di bulan Allah, bulan Muharram, sebab kita berada di bulan Muharram kan. Okey, majlis, kenapa sebut majlis pertama ya Ustaz? Sebab waktu zaman dulu apabila mereka ni kadang-kadang bila satu ulama ni bila bagi syarahan ataupun majlis ilmunya, anak-anak murid ni dia tulis majlis. Maksudnya majlis ilmu. Jadi kitab ni asalnya bahasa Arab memang satulah, tapi sebenarnya ditahqiq ataupun dikumpulkan daripada banyak salinan anak-anak murid ni yang kita namakan sebagai makhtutat. Lebih kurang 4-5. Jadi digabungkan, tengok apa yang kurang, apa yang tak ada, anak murid ni tulis kitab macam tu. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, penulis tu pula dia mengarang tu, mengarang kitab dan ada banyak salinan. Jadi dia dikumpulkan. Jadi majlis ni adalah satu istilah yang dikenali pada zaman dulu, merujuk pada majlis ilmu dan sebagainya. Jadi kelebihan bulan Allah, bulan Muharram, dan 10 hari pertamanya ada fasal pertama, ada kelebihan puasa sunat, kemudian ada fasal kedua, kelebihan qiyamul lail, kemudian majlis seterusnya berbahasa tentang hari Ashura. Ada 4 keadaan Nabi berpuasa Ashura, beberapa perkara menarik mengenai Ashura, kelebihan hari Ashura, dan majlis yang ketiga ketibahan jemaah haji, tanda-tanda haji yang mabrur, menyambut kepulangan orang yang selesai menunaikan haji adalah sunnah. Jadi pecahan kepada majlis dia macam seolah-olah ini pecahan lah, dan ini kompilasi majlis-majlis tu kemudian atau sesi kuliah atau sesi kuliah diikut bulan. Cara digarap layout ini supaya senang untuk difahami, sebab kalau dulu kalau kita tahu zaman kita tulis nota pun straightforward kan. Yang ni ada macam-macam petikan-petikan. Ustaz nak jelas sikit kalau di muka surat 36 sebagai contoh ni kan.
Jadi kalau 36 ni kita dah masuk dah. Okay, kalau tengok pada sebelah tu, yang 35 tu, yang sebelum tu kan, bab 2 amalan di bulan Allah Muharram yang tadi kita buka tadi. Jadi kalau tengok kepada tajuk-tajuk tu, tajuk yang tidak kita panggil macam dikepung dengan kotak tu, itu adalah tajuk asal. Fasal pertama kelebihan fasal sunat memang ada dalam kitab asal. Tapi tajuk yang dikepung dengan kotak tu adalah tambahan daripada penerbit untuk memudahkan orang tengok, dah sampai tajuk ni. Buasan dia apa? Permulaan dan perakhiran dengan ketaatan. Maknanya ni semua bawah fasal pertama lah. Maknanya tajuk-tajuk dikepung ni, permulaan, perakhiran, Al-Muharram sebelum Allah galakkan, semua dalam fasal yang pertama. Fasal pertama yang merupakan tambahan daripada kita supaya memudahkan orang tak baca macam straight. Dah masuk fasal kedua. Waktu tu dah letih dah buat baca fasal pertama dah panjang kan. Betul. Baik. Jadi ini antara bagaimana dibuat yang mana satu adalah nota panjang, mana satu yang dipendekkan menjadi key point sebenarnya. Contoh satu puasa sunat mutlak, dua puasa sunat yang bersambung dengan puasa Ramadan sama ada sebelum atau selepasnya dan sebagainya. Kita lihat kepada teks tu, kalau ada bahagian yang memerlukan kepada pecahan, kita pecahkan. Macam tadi contoh dia ada 2 poin, puasa sunat mutlak, iaitulah puasa sunat ni ada 2 bahagian, yang pertama mutlak, yang kedua yang bersambung dengan Ramadan. Jadi kita highlightkan benda tu menjadi satu point supaya orang ingat, puasa sunat ada 2 sebab dia dah zoom siap-siap ada 2 dia dah highlight penjelasan tu bawah tu. Jadi semua tu kita applykan konsepnya sampai akhir kitab, supaya orang senang nampak poin-poin yang kita gazette ataupun kita highlight. Dia macam buku sekolah juga dah lebih kurang. Dia bukan buku sekolah tak lari lah. Betul lah. Jadi itu semudah dengan warna yang tenang, dan sebab pemilihan font, pemilihan warna itu sangat penting untuk memastikan kita faham, dan juga jarak dan sebagainya. Kalau lah bila saya baca buku ni, kadang-kadang seronok pun ada, tapi pada masa itu saya rasa sedikit takut, sebab saya takut saya salah faham apa yang saya baca. Jadi apa yang Ustaz syorkan kalau begitu? Kalau timbul macam tu, first penggunaan kitab ni kita kata boleh dipakai dalam majlis ilmu, maksudnya di masjid, surau ataupun bersama keluarga kita. Jadi apabila ada satu kemusykilan, kalau di majlis ilmu tak ada masalah lah, kita boleh tanya kepada Tok Guru, ustaz yang berada di depan tu. Kalau kata di kalangan ahli keluarga yang boleh memahami bahasa Arab sikit, ataupun dia boleh tengok, dan mungkin di kalangan mereka ada kitab asal, dia boleh compare. Dia tengok, maksud dia macam ni. Kadang-kadang orang belajar bahasa Arab ni, dia baca Arab tu lagi faham. Sebab kadang-kadang sebab gaya bahasa ataupun struktur grammar bahasa Arab tu lebih memudahkan dia faham. Kalau kata cara tu tak dapat kita nak buat, jadi pembaca dialur-alurkan untuk menghubungi kami lah. Dan insyaAllah kita di Telaga Biru ada pihak editor yang akan cuba berkongsi apa kemusykilan, dan kita akan jawab insyaAllah. Baik. Tapi dalam kata lain, buku ni memang sesuai kalau diletak di masjid-masjid untuk diadakan majlis ilmu supaya belajar sama-sama lah. Dan juga dibagi setiap keluarga untuk pengamalan masing-masing. Sebab kadang-kadang ada amalan ni yang kita boleh laksanakan sendirian, secara berjamaah dalam komuniti, semua orang perlukan. Setidak-tidaknya anda jadikan buku ni sebagai buku seperti Ustaz sebutkan, amalan tengok bulan ni apa amalan kita boleh buat. Kita puasa sunat, kita qiyamul dan sebagainya. Dan kita baca, kalau kita tak faham, kita boleh rujuk mana-mana ustaz. Jadi paling tidak ini adalah kita tahu dah maklumkan kepada kita bulan sekian ada apa dan sebagainya. Itu namanya ensiklopedia. Baik, Ustaz, terima kasih banyak. Ini di pasaran ya? Ya, ada di pasaran. Banyak lagi di pasaran. Sebab ramai orang marah, kata apa dah promote di TV dan sebagainya, tengok kedai dah tak ada. Tapi ni insya-Allah ada. Mudah-mudahan ni terbitan Telaga Biru. Jodohnya ialah ensiklopedia amalan setahun, ekspedisi Muharram sampailah Zulhijjah. Dapatkanlah buku yang cukup bermakna dan bermanfaat ini. Terima kasih banyak Ustaz bersama kami InsyaAllah ada kesempatan lain kita jumpa lagi. Ustaz Yusuf Abdul Kadir, penyelaras dan penterjemah ataupun penjelas terjemahan kitab untuk ensiklopedia amalan setahun ini. Kita nak berehat seketika. Ramai lagi yang akan kita bawakan dengan pelbagai pengisian selepas ini di Malaysia hari ini.